Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu awala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh barakah ini, khususnya bagi anda yang bangun sejak awal-awal pagi, khususnya bagi anda yang telah menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka barakah Allah melimpah ruah ke atas kita di pagi-pagi sebegini. Mudah-mudahan insyaAllah di pagi-pagi begini sihat minda kita, sihat fizikal kita, sihat tubuh badan kita, sempurna segala-galanya insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk siri mukadimah kali ini kita akan bicarakan satu topik yang begitu penting, yang saya rasa perlu diketahui oleh setiap individu muslim, khususnya bagi mereka-mereka yang berhasrat untuk mengerjakan ibadah haji. Maka tajuk kita pagi ini mengenai haji mabrur. Soal haji mabrur, pertama sekali perlu kita mengetahui, kita memahami apa itu haji mabrur. Sebenarnya bagi saya, bila saya sebut haji mabrur, ia merupakan satu perkataan yang sinonim dalam kehidupan masyarakat Melayu Muslim, bahkan seluruh umat Islam. Bila sebut saja haji mabrur, terlintas di pikiran kita apa sebenarnya haji mabrur. Cuma untuk lebih kita pahami, haji mabrur sebenarnya ia merupakan satu tingkatan haji, atau dengan kata lain, yang merupakan satu jenis haji yang akan diperolehi oleh para jemaah haji. Kerana mengikut para fuqaha, haji ada 5 peringkat atau 5 jenis. Yang pertama dikenali dengan haji mardud. Lepas tu haji makbul. Lepas tu haji maksus. Lepas itu disebut juga dengan haji mabrur. Haji mardud, haji makbul, haji maksus, dan haji mabrur. Apa dikatakan haji mardud? Bila tersebut haji mardud, ialah haji yang ditolak, haji yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin disebabkan beberapa perkara sehingga menyebabnya haji yang tidak sah, dan haji ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya haji mardud. Adapun haji makbul, haji yang diterima lantaran kerana sah hajinya, maka Allah terima hajinya sebagai haji makbul. Tak lebih daripada sekadar ia dianggap sebagai seorang yang telah menyempurnakan ibadah hajinya, sebab hajinya sah dan diterima. Itu saja. Adapun peringkat yang ketiga yang lebih tinggi sikit, yang dinamakan haji maksus. Apa itu haji maksus? Haji maksus ialah orang yang mengerjakan haji dengan sempurna sehingga Allah mengampunkan segala dosanya. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a kayami waladathu ummuh." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, barang siapa mengerjakan haji dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang keji, dia tidak melakukan perkara-perkara yang fasik, maka ia akan balik ke tanah airnya sama seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya habis dosanya. Itu haji maksus. Adapun haji mabrur ialah tingkatan haji yang paling tinggi martabatnya, yang paling baik di kalangan jenis-jenis haji yang sebutkan tadi. Haji yang paling tinggi yang dinamakan haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur ialah haji yang paling tinggi darjatnya, di mana Allah akan terima hajinya, Allah akan ampunkan segala dosanya, dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud,
umrah sehingga umrah yang berikutnya akan mengkifaratkan, akan mengampunkan dosa-dosa yang berlaku di antara keduanya. Dan adapun haji mabrur, tidak ada balasan untuknya melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang mendapat haji mabrur pasti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah ramai para jemaah haji bercita-cita supaya haji mereka haji mabrur. Bahkan seluruh masyarakat mendoakan bagi setiap para jemaah haji supaya mendapat haji mabrur dengan harapan ia akan masuk syurga. Tetapi walau bagaimanapun, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak semua para jemaah haji akan mendapat haji mabrur. Berkemungkinan besar setiap para jemaah haji akan mendapat salah satu dari 4 jenis haji yang saya sebutkan tadi. Sama ada dia akan mendapat haji mabrur, atau dia akan mendapat haji maksus, atau dia akan mendapat haji makbul, atau dia akan mendapat haji mardud. Terkadang di istilah orang Melayu hari ini sebagai haji Malboro. Apa pun tak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada perbezaan di antara haji mabrur dengan haji maksus. Di segi pelaksanaannya mungkin sama. Orang yang mendapat haji maksus dengan haji mabrur mungkin sama. Itu diampunkan dosanya. Cuma bezanya, orang yang mendapat haji maksus tidak ada, belum tentu, belum pasti masuk surga. Tetapi orang yang mendapat haji mabrur akan masuk surga. Bezanya jelas. Kalau seorang pergi mengerjakan haji, dia dapat haji mabrur, dia balik ke tanah airnya, nampak tanda-tanda yang ia mendapat haji mabrur. Seperti meningkatkan amal ibadatnya, perubahan sikapnya, cara pakaiannya, cara tuturnya, maka ini tanda-tanda orang itu mendapat haji mabrur. Tetapi kalau semasa di Mekah yang mengerjakan haji dengan sempurna, dengan baik, dengan elok, tetapi bila balik ke tanah air, kalau melakukan maksiat, buat maksiat juga. Yang pernah melakukan mungkar, buat mungkar juga. Yang pernah buka aurat, balik buka aurat juga. Maka sudah pasti ia tidak akan dapat haji mabrur, kerana haji mabrur akan lihat pada sifat-sifat pribadinya, seperti ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada perintah Allah, perbuatan sikap ke arah kebaikan. Maka ini sebagai tanda-tanda yang seorang itu mendapat haji mabrur. Maka sebab itulah muslimin rahmati Allah, tidak semudah yang disangka seseorang itu akan mendapat haji mabrur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi pembicaraan kita mengenai haji mabrur. Satu perkataan yang sinonim dalam kehidupan para jemaah haji. Cuma persoalannya, apakah semua para jemaah haji boleh mendapat haji mabrur? Ini persoalan yang sering kali diajukan. Sebenarnya, bagi saya, untuk mendapat haji mabrur yang begitu tinggi dan besar ganjarannya, sebenarnya tidak semudah seperti yang disangka. Saya mengatakan bahawa tidak semua jemaah haji boleh mendapat haji mabrur, kerana susah dan sukar untuk mendapat haji mabrur. Di mana seorang sarjana Islam Timur Tengah ada menulis dalam satu rencana, menyebut untuk mendapat haji mabrur amat payah dan sukar. Tidak semua orang boleh mendapatnya. Sehingga beliau menulis dengan menganggarkan dalam setiap 300,000 orang jemaah haji, dalam setiap 300,000 orang-orang yang mengerjakan haji, hanya seorang saja yang akan mendapat haji mabrur. Bayangkanlah tuan-tuan, bayangkanlah. Kalau dalam setiap 300,000 hanya seorang akan dapat haji mabrur, sedangkan Malaysia hanya menghantar lebih kurang 30,000 orang jemaah haji. Kalau dalam 300,000 seorang akan dapat haji mabrur,
Sedangkan jemaah Malaysia hanya 30,000 orang. Berarti tidak ada jemaah Malaysia yang akan dapat haji mabrur. Karena apa? Kalau 300,000 seorang, kalau 30,000 tak ada. Artinya kena tunggu sampai 10 tahun baru ada seorang Malaysia yang akan mendapat haji mabrur. Saya sokong pendapat ini kerana kebanyakan jemaah haji bercita-cita, berhasrat nak mendapat haji mabrur. Artinya mereka nak masuk syurga. Tetapi mereka sendiri tak tahu apa itu haji mabrur, tak tahu di mana letaknya haji mabrur, tak tahu macam mana nak dapat haji mabrur, cuma sekadar bercita-cita untuk mendapat haji mabrur, maka sebab itulah sukar untuk mendapat haji mabrur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ganjaran syurga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mendapat haji mabrur ini bukan semudah seperti yang disangka. Untuk memasuki syurga Allah bukan semudah itu. Ia perlu menghadapi dan mengalami kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan, hanya khusus kepada orang-orang yang berjaya saja. Orang yang berjaya mendapat haji mabrur, maka dia akan dapat memasuki syurga Allah SWT. Maka sebab itu saya ingin katakan bahawa untuk mendapat haji mabrur tidak semudah seperti yang disangka. Tidak semua orang akan mendapatnya, kecuali orang-orang yang mengetahui macam mana nak dapat haji mabrur, di mana letak haji mabrur, maka tidak mustahil orang ini akan mendapat haji mabrur. Persoalannya, kenapa susah sangat nak dapat haji mabrur? Saya mengatakan susah sebab kebanyakan atau hampir keseluruhan para jemaah haji yang mengerjakan haji, yang berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan haji, berhasrat, bercita-cita supaya haji yang mereka kerjakan itu akan mendapat haji mabrur. Tetapi saya mengatakan susahnya kerana orang-orang yang nak dapat haji mabrur itu dia tidak tahu. Tak tahu di mana haji mabrur, macam mana nak dapat haji mabrur. Sebab itulah susah nak dapat haji mabrur. Kalau saya nak ibaratkan, samalah seperti seorang buta, orang yang tidak punya kelihatan, yang tak pernah kenal jarum, yang tak tahu jarum, tiba-tiba kita campak satu jarum, lalu kita berkata kepada si buta tadi, wahai si buta, di kawasan ini ada jarum, cari jarum itu. Agak-agak nak dapat tak agak-agak? Dia tak kenal jarum, dia tak tahu jarum di mana, macam mana dapat jarum? Tetapi kalau kita bagi tahu dia jarum bentuk macam ini, letaknya di sini, terdapat di sini, maka tak ada masalah. Maka sebab itu saya mengatakan bahawa susah untuk mendapat haji mabrur kerana mereka tidak tahu. Tetapi kalau mereka dah tahu macam mana nak dapat haji mabrur, maka tidak ada masalah. Tidak mustahil. Kalau 30,000, 40,000 masyarakat Islam Malaysia ke Mekah untuk mengerjakan haji, tidak mustahil kesemua mereka akan mendapat haji mabrur. Yang penting kita kena tahu di mana letak haji mabrur, macam mana nak dapat haji mabrur, apa cara untuk mendapatkannya. Kalau ini dipraktikkan, dilakukan sepenuhnya sepanjang mereka mengerjakan haji, maka saya yakin dan percaya tidak mustahil semua orang-orang yang pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji akan mendapat haji mabrur. Tetapi dengan syarat kena mengikuti peraturan-peraturannya, kerana haji mabrur bukan diambil kira semasa di Mekah saja. Orang yang mendapat haji mabrur akan diambil kira selepas dia balik ke tanah air. Atau setelah dia ke Mekah, dibuang semua dosa. Semasa mengajar haji dia tak buat benda maksiat, tak buat benda yang bersalah, tak buat benda mungkar, maka balik ke negerinya pun dia tidak akan mengulangi lagi perkara-perkara maksiat dan perkara mungkar. Tetapi kalau lepas balik ke Malaysia, sebulan okey, 2 bulan okey, lepas itu kembali buat maksiat semula, yang minum arak semula, yang berjudi semula, yang buka arak semula, jangan harap untuk mendapat haji mabrur. Itu sebagai tanda yang dia tidak mendapat haji mabrur. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang malah sama-sama tumpukan perhatian, di mana saya akan membicarakan bagaimanakah cara-cara untuk mendapat haji mabrur. Pada pendapat saya dan pandangan saya, setelah saya buat kajian, saya berpendapat mengatakan bahawa untuk mendapat haji mabrur samalah seperti anak-anak kita yang pergi masuk peperiksaan yang bercita-cita untuk mendapat keputusan cemerlang. Karena kalau haji ada 4 tingkatan. Haji mabrur, haji maksus, haji makbul, haji mardud. Maka peperiksaan juga ada 4 tingkatan. Sama ada cemerlang, kepujian, lulus dan gagal. Sama. Cuma bezanya, orang-orang yang pergi masuk peperiksaan, mereka diberi kemudian selepas dia menjawab segala soalan. Lepas dia menjawab soalan, dia serah soalan, maka pihak penilai akan memberi markah. Sama ada markahnya cemerlang, markahnya kepujian, markahnya lulus, atau markahnya gagal. Tetapi bagi orang mengerjakan haji, seseorang yang berniat untuk mengerjakan haji, bila mana dia pasang niat yang dia akan mengerjakan haji, bukan niat ihram haji. Niat sejak dia mendaftarkan diri dengan tabung haji, setelah dia mengikuti kursus yang diajar tabung haji, itu dia niat haji. Maka pada ketika itu Allah beri dulu markanya 100%. Maka markah ini akan dipotong. Akan dipotong, yang pertama sekali dilihat wang perbelanjaan. Wang yang digunakan untuk haji itu wang apa? Wang dari mana? Kalau wang itu wang halal, tak potong markah. Kalau gunakan wang haram, wang loteri, wang judi, wang salak, potonglah markah. Siang-siang kena potong markah dah. Macam mana dapat haji mabrur? Siang-siang 10 kena potong. Sebagai contoh. Lepas itu, niat kita. Apa niat kita? Niat semata-mata kerana Allah. Bukan kerana nak dapat kepujian, bukan kerana riak, bukan kerana megah, bukan kerana sombong. Kalau ini ada, markah potong lagi. Lepas itu, sepanjang dia di Mekah, apa dia buat? Kalau semua dia buat betul, tak ada salah, tak ada silap, okey, tak potong markah. Tapi kalau di sana dia buat salah, dia buat silap, banyak kesalahan dia buat, bergaduh dengan orang, memusuhi orang, bertekar dengan orang, macam mana markah potong lagi? Akhir bila potong, berapakah tinggal markahnya? Itulah penentu hajinya. Sama ada haji mabrur, maksus, makbul, atau mardud. Maka sebab itulah kita nak bila mana soal mengerjakan haji, Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj sadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa mewajibkan atas dirinya haji, dia berangkat ke Mekah untuk mengerjakan haji, maka Allah kata fala rafasa, jangan dia melakukan perkara-perkara yang keji. Sama dari segi pertuturan, maki orang, hamun orang, mengupat, mengatuk orang, itu keji pada pertuturan. Wala fusuqa, jangan buat benda yang fasik, benda yang dilarang. Sama ada dilarang semasa mengerjakan haji atau larangan asal. Mungkin pada ketika itu kita tidak minum arak sebagai haram. Kita tidak berjudi kerana dia haram. Tetapi larangan masa ihram. Jangan menghampiri isteri, jangan memotong pokok-pokok, jangan, subhanallah tabarak. Semua ini dilarang sebab akan dipotong mereka. Jadi bila kita melakukan perkara ini, dipotong mereka, akhirnya mereka kita tinggal 50. Macam mana dapat haji mabrur? Amal mereka dapat haji mabrur. Maka saya mengatakan bahawa konsep haji sama seperti orang-orang yang pergi periksa. Arti seseorang yang hendakkan haji mabrur, ikhtiar berusaha supaya jangan markahnya dipotong. Kita belajar khusus, diterangkan benda-benda, perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Jangan potong kuku, jangan potong itu, jangan pakai ketai, jangan pakai itu dilarang sebab nak tengok mereka nak potong ataupun tidak. Tapi kalau semuanya kita patuh, maka Allah kata wala jidal, bertengkar pun tak boleh. Kalau bertengkar tak boleh, tidak kira sama suami isteri, bersama peniaga-peniaga Arab, bersama hujat-hujat yang lain, bersama jemaah haji yang lain, bertengkar pun tak boleh. Kalau bertengkar tak boleh, bayangkan bagaimana kalau bergaduh, bermusuh, bersengkita. Lagi tak boleh. Pasti mereka akan dipotong.
Bila mereka dipotong, yang tinggal banyak mana? Sikit. Bila sikit, boleh jadi haji mardud, boleh jadi haji makbul, boleh jadi haji maksus, mabrur. Tak ada dah. Dan lagi ulama kata, selepas balik ke Malaysia pun, dia ambil kira. Kalau masih lagi buat benda mungkar, benda maksiat, mereka dipotong lagi. Maka sebab itu akhirnya, potong mereka, yang tinggal, itulah penentuan haji. Sama ada mardud, makbul, maksus, mabrur, dah tak ada. Maka, nasihat saya kepada muslimat, kalau kita nak haji kita haji mabrur, bukan sekadar kita mengerjakan haji betul-betul, tetapi ke pantang larang. Kita kena sesuaikan diri kita sebagai seorang jemaah haji, sebagai seorang tetamu Allah. InsyaAllah mudah-mudahan, dengan harapan, haji kita diterima, diberi ganjaran, diampun dosa, dan dimasukkan ke syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulannya, bila mana kita perkatakan haji mabrur, walaupun di awal tadi saya nyatakan begitu sukar, begitu sulit, begitu susah tidak mendapat haji mabrur, tetapi tidak mustahil. Dengan pemahaman yang jelas, dengan pengetahuan yang begitu jelas, tidak mustahil. Bagi orang yang berhasrat, berhajat nak haji mabrur, tidak mustahil. Dia akan dengan syarat perlu patuhi segala pantang larang, perlu patuhi segala garis panduan, perlu melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya, dan lepas kembali ke tanah air, zahirkan wataknya sebagai seorang watak orang mengerjakan haji, sebagai seorang haji atau sebagai seorang hajjah, dengan harapan hajinya akan dikategorikan sebagai haji yang mabrur. Dan orang-orang yang mendapat haji mabrur, tidak ada ganjaran untuknya melainkan syurga Allah SWT. Sehingga bertemu lagi di siri akan datang di lain rancangan. Seakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.